Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Mas'alatun, ay hadhihi mas'alah. Ini satu isu, satu persoalan. Al-asahu anna waqtal maktubati jawazan waqtun li adaiha. Pada pendapat asah, waktu maktubah, waktu sesuatu salat fardu, yakni waktu jawaz. Waktu jawaz. Sebab waktu fardu ni ada waktu jawaz, ada waktu afdal, ada waktu karahah, waktu makruh. Di sini maksud musannif waktu jawaz, waktu keharusan, waktu di mana harus kita melakukan sesuatu ibadat. Bila waktu jawaz? Waktu jawaz tu bila? Waktu jawaznya ialah waktun li adaiha. Waktu untuk melakukan. Waktu untuk membolehkan kita melakukan sesuatu fardu berkenaan. Itulah waktu jawaz. Waktun li adaiha, waktu untuk melakukannya. Contoh kalau kita ambil waktu asar dan waktu asar. Waktu untuk melakukan asar tu bermula bila? Lebih kurang 4:30 gitu. Sampai bila? Sampai ghurub syams, terbenam matahari. Semua tu dipanggil waktu jawaz. Waktu harus kita melakukan solat asar. Sebab daripada 4:30 sehingga lebih kurang 7 berapa sekarang ni maghrib? 7.26. Kalau di Terengganu 7.26. Semua tu waktu harus, waktu di mana harus kita melakukan solat asar. Maka semua waktu harus tu dipanggil waktu ada. Termasuklah dalam waktu harus ni waktu karahah. Bila hampir terbenam matahari, dah timbul cahaya kemerahan kan dekat ufuk barat, matahari hampir terbenam, masa tu sudah makruh melakukan salat asar. Tetapi dari segi harus masih ada keharusannya, maka itu juga dikira waktu adat juga. Dia makruhnya kan, makruhnya waktu asar, maksud makruhnya melakukan asar waktu tu, waktu hampir terbenam matahari, dari segi pahala. Dari segi pahala makruh. Sebab apa? Dia melewatkan solat asar. Tapi dari segi keharusan, masih ada keharusan. Masih ada keharusan. Maknanya yang hilang fadailnya. Masailnya tak hilang. Dari segi fadail hilanglah. Sebab dia sembahyang di akhir waktu. Dari segi fadilah, dari segi pahala, hilang ataupun berkurangan. Tetapi dari segi masail, dari segi sah, masih tetap sah sembahyangnya dan masih tetap dikira ada, belum jadi qada. Di sembahyang ketika hampir terbenam matahari belum dikira qada. Masih dikira sembahyangnya itu sembahyang ada dengan syarat keempat-empat rakaat asar di dalam waktu ataupun satu rakaat sempurna. Satu rakaat sempurna di dalam waktu. Maka masih dikira ada. Jangan tak cukup satu rakaat dalam waktu, itu tak jadi ada, akan jadi qada lah. Sampai baik. Ya, semua faham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ini yang nak diberitahu ni. Waktul maktubah, waktu sembahyang fardu
adalah waktu adanya. Jawazan tu tamyiz. Apa i'rab jawazan? Tamyiz. Tamyiz muhawwal anil mudafi ilaihi. Asalnya apa? Asal ibaratnya al-asahu anna waqta jawazil maktubati waqtun li adaiha. Al-asahu anna waqta jawazil maktubah, waktu harus kita melakukan sesuatu fardu adalah waktu adanya. Jadi waktu ada ni ialah waktu harus kita melakukan. Termasuklah waktu makruh. Sebab waktu makruh masih dari segi hukumnya masih harus kita melakukan. Dia hanya hilang dari segi pahala sahaja. Okay? Kalau waktu makruh sudah dikira, kalau waktu makruh pun dikira dalam waktu ada, dikira sebagai waktu ada, apalagi waktu waktu afdal. Kan pada awal waktu dipanggil waktu afdal kan. Asar awal waktu dipanggil waktu apa nama ni, waktu fadli ataupun waktu afdal. Dan selepas waktu fadl, waktu afdal diiringi dengan waktu jawaz. Lepas waktu jawaz ada waktu karahah. Jadi kalau waktu karahah pun masih dikira ada, apa lagi waktu jawaz, apa lagi waktu afdal. Waktu afdal lagi-lagi lah dikira sebagai waktu ada. Boleh faham? Nah, Rusli faham? Alhamdulillah. Wa annahu yajibu 'alal muakhiri al-'azmu. Wajib atas orang yang menangguhkan solat. Misalnya atas sesuatu urusan, sesuatu sebab yang tak dapat dielak, dia nak tangguh solat dia dari awal waktu, nak buat di akhir waktu, maka wajib dia azam. Azam mana? Niat. Wajib dia ada niat untuk melaksanakan, untuk melakukan solat tu di akhir waktu. Jangan dia menangguhkan solat tanpa apa-apa keazaman. Jangan dia tangguhkan solat tanpa apa-apa keazaman, dia jadi athimun, jadi berdosa. Macam orang nak jamak takhir kan. Wajib dah dia niat. Niat tu takhir tu wajib ke? Wajib ke wajib? Wajib. Wajib. Kalau dia takhir zuhur dibuat dalam waktu asar, jamak takhir tanpa niat tu takhir, athimun ke athimun? Berdosa ke berdosa? Athimun, berdosa. Berdosa kan? Jadi sebab tu sama juga di sini. Seseorang yang mana satunya jangan sengaja lah. Jangan saja-saja dia melewatkan solahnya. Sebab bila ditanya kepada Nabi, apakah amalan paling afdal? Nabi kata, as-salatu li awwali waqtiha. Sembahyang di awal waktu. Maka saya kira jangan dia takhir saja-saja. Jangan dia tangguh ataupun lewatkan solah dia tu saja-saja. Kalau ada sesuatu urusan ataupun keuzuran yang tak dapat dielak, bolehlah dia tangguh, tetapi dengan ada azam dan niat, tekad untuk dia melakukannya di akhir waktu. Wa man akhara ma'a dhanni fawtihi 'asa. Dan orang yang menangguhkan solah disertai dengan sangkaan akan luput solah itu. Dia lewat, dia kata dia lewatkan asar, tapi berat sangkaannya asar tu akan luput. Misalnya apa, banjir sedang datang kan, air banjir sedang nak rempuh rumah dia. Dia sepatutnya dia segera sembahyang lah. Kalau dia sembahyang, dia sempat lagi. Tapi dia tangguh. Dalam masa yang sama, dia menyangka bahawa nanti di akhir waktu asar nanti, dalam 6.30 gitu, banjir akan datang rempuh rumah dia. Dan dia tak akan boleh solah. Kalau dengan situasi begitu, ada apa, qarinah, ada petunjuk-petunjuk solah dia akan luput, solah dia tu dia tak akan dapat buat, maka dia takhir juga
maka asa, dalam keadaan ada petunjuk-petunjuk bahawa akan luput solat dia, dia takhirkan juga. Apa jawapannya? Asa. Apa asa? Berdosa. Asa tu maknanya dia dikira asi, dikira buat maksiat, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, sesatlah ia dengan kesesatan yang nyata. Itu bila tu? Bila asa tu? Bila dia takhir ataupun dia lewatkan salah ma'adhanni fautihi. Ma'aman apa? Disertai. Disertai dengan sangkaan akan luput salah itu. Wa annahu in bana khilafuhu wa fa'alahu fa'adaun. Namun begitu kan. Kalau ternyata silap sangkaan dia tu, dia menjangkakan banjir akan runtuh rumah dia, tiba-tiba banjir itu kona kan, melencong. Tak kena rumah dia. Banjir melencong, melencong berilai, air banjir tu melencong. Tak kena rumah dia. Bana khilafu, ternyata sebaliknya. Fa'alahu, dan dia pun lakukan salat asar itu. Fa'adaun, maka dikira ada juga. Sebab masih dalam waktu. Kita dah belajar sebelum ni, ta'rif ada ialah solat yang dilakukan di dalam waktu. Sama ada semuanya keempat-empat rakaat di dalam waktu ataupun satu rakaat yang sempurna di dalam waktu. Itu penentuan adab. Bukan niat dia tu. Niat dia nak takhir ke, niat dia nak buat awal ke, itu bukan yang menentukan adab ataupun qada. Dalam perkara adab qada ni bukan niat yang menjadi penentu, tetapi tindakan dia tu yang jadi penentu. Kalau tindakan dia salah dalam waktu, dikira adab. Sekalipun dia semayang tu dengan niat qada. Boleh faham? Dia semayang niat qada. Usalli fardal asri 4 rakaatin qadaan misalnya. Tapi dia buat dalam waktu, maka dikira adab. Walaupun niatnya qada. Begitulah sebaliknya, dia niat adab, tapi dia buatnya dah masuk maghrib. Usalli fardal asri adaan, tapi orang dah azan maghrib, maka dikira qada. Jadi bukan niat dia penentu, tindakan dia tu yang jadi penentu. Boleh faham? Walaupun ada kaedah kan, innamal a'malu binniyati, penentuan amal niat. Tetapi kaedah ma min qa'idatin illa walaha mustathna. Kaedah ada kan, kaedah kuliah tu. Kaedah kuliah ataupun kita sebutlah kaedah aktsariyah. Innamal a'malu binniyati. Biasanya amalan mengikut niat. Niat adat sepatutnya jadi adat, niat qada sepatutnya jadi qada, tapi dalam perkara ni tidak. Dalam perkara ni tindakan yang menjadi penentu. Niat adat tapi tindakannya qada, maka dikira qada. Sebaliknya niat qada. Ini niat qada, sembahyang asar dalam waktu, niat qada. Tapi tindakannya adat, maka dikira adat. Bermakna kaedah innamal a'malu binniyati ini ada pengecualiannya, dan memang setiap kaedah ada begitu. Setiap kaedah ada pengecualian. Ma min qa'idatin illa walha mustathna. Ada orang kata matematik je tak ada pengecualian. Kaedah matematik tak ada pengecualian. Betul ke betul gitu? Semua kaedah-kaedah fiqh, kaedah nahwu, kaedah tafsir, usul tafsir, kaedah usul fiqh, kaedah balaghah, semuanya ada istithna, pengecualian. Ma min qa'idatin illa walha, ma min qa'idatin, tiada mana kaedah illa walha syawadzu, illa walha syawadzu. Apa makna syawadzu? Pengecualian lah. Sama lah tu, ma min qa'idatin illa wala mustathna pun boleh hantar sebut. Hantar nak sebut ma min qa'idatin illa wala syawadzu pun boleh juga, sama aja lah tu. Tiada mana-mana kaedah pun melainkan ada pengecualian. Dalam matematik ada pengecualian tak? 5 kali 5 berapa?
Ha? 5 kali 5, 5. 5 kali 5. Okey, itu satu contoh pengecualian dalam matematik. Biasanya 5 kali 5, 25. Tapi kadang-kala 5 kali 5, 5 kali 5 jadi 555. 555, 5 kali 5 jadi 5555. Okey. Wa annahu in bana khilafu, jika ternyata sebaliknya, mana sangkaan dia tu meleset, dia sangka banjir akan rempuh rumahnya, tetapi tidak. Wa fa'alahu, lalu dilakukan solat asar tadi, fa adaun, dikira ada kerana pada tindakannya masih di dalam waktu. Wa anna man akhara ma'a dhanni khilafihi lam ya'si, dan bahawa mereka yang melewatkan solah, melewatkan ibadatnya, solah lah senang untuk kita sebut contoh solah untuk mudah faham. Orang yang melewatkan solat asar misalnya, ma'a disertai dengan zanni khilafihi, zanni khilafi ay khilafil fauti, dia sangka tak luput, dia takhir asar tapi pada sangkaannya tak akan luput, keadaan biasa-biasa saja, tak ada banjir, tak ada apa-apa ancaman, keadaan biasa-biasa saja. Zanni khilafi itu khilafil faut. Tadi zannil faut kan? Tadi zanni fautihi. Yani zanni khilafil faut. Yani pada sangkaannya tidak akan luput. Maka jawabnya apa? Lam ya'si, tidak berdosa. Ia tak berdosa lah. Ya. Belumlah kalau dah datang, itu dia jadi keuzuran kan. Ini ceritanya belum datang tapi dia jangka akan datang. Dalam surah yang di atas tadi. Dalam kes yang pertama tadi, dia jangka akan luput asar sebab apa? Banjir akan rempuh rumahnya. Kalau dia lewatkan juga, sepatutnya dia segera. Kalau segera sempat. Tapi dia lewatkan juga, maka berdosa. Kes kedua sebaliknya. Dia lewat dengan sangkaan tidak akan lupa asar itu. Maka lam ya'si. Jawabnya tidak berdosa. Boleh faham? Okey. Bi khilafi ma waqtuhul amru. Itu tadi ceritanya fardu yang muwassa'. Macam semayang ni fardu muwassa', fardu yang luas. Fardunya itu luas. Muwassa' ni maknanya kalau waktu asar kan daripada zillul mithli sehingga ghurubus syams. Panjang waktu tu, lebih kurang berapa jam tu? 4,5, 5,5, 6,5. Lebih kurang 3 jam. Lebih kurang 3 jam. Fardu muwassa' ataupun dia punya wujub tu wujub muwassa'. Wajibnya luas. Luas Anda boleh semayang 4,5, boleh semayang pukul 5, boleh semayang pukul 5,5, pukul 6, begitulah seterusnya. Selagi belum terbenam matahari. Cerita tadi tu untuk yang fardu muwassa', kalau dia lewatkan, dia tangguhkan dengan sangkaan selamat saja, tak luput semayang, maka tidak berdosa. Itu cerita untuk fardu muwassa'. Bi khilafi, berbeza dengan wujubnya tu umri. Umri. Al-wujubu al-umriyu ataupun al-fardu al-umriyu. Kefarduannya tu sepanjang umur. Yang ni kena segera. Contoh haji kan. Bi khilafi ma waqtuhu al-umru. Berbeza dengan fardu yang mana waktu fardu tu sepanjang umur. Contohnya kehajin haji. Haji ni fardu dia sepanjang umur. Mana sekarang kalau tahun ni dia sudah ada istita'ah, ada kemampuan untuk pergi haji, az-zad war-rahilah, perbekalan ada, keinderaan ada, semua cukup, belanja ada, belanja perjalanan dia, belanja untuk dia tinggalkan kepada keluarga, di rumah pun ada, maka haji itu sudah fardu. Fardu tu fardu umri. Maksud umri ni maknanya dalam umur sekarang pun dia sudah kena pergi. Kan bukan muwassa' tu, haji bukan muwassa'. Sekarang sudah tu. Yang ni bagi mereka yang dah cukup syaratnya, sudah ada istita'ah. Tahun ni dia sudah kena pergi, tiba-tiba dia tangguh kan. Dia tangguh, maka jadi berdosa dia tu. Walaupun dia tangguh tu dengan sangka selamat saja, tahun depan aku hidup lagi kan.
tahun depan masih ada istita'ah lagi. Walaupun dengan begitu sekalipun, dia tangguh maka berdosa dia. Sebab kefarduannya sekarang dah ada. Dia bukan macam asar tadi. Asar dia muassak. Kan awal waktu memang afdal sepanjang awal waktu, tapi uh, boleh lagi ditangguhkan ke akhir waktu. Boleh faham beza tu? Wujub muassak dengan wujub al-umriyu. Al-wujubul umriyu. Boleh faham? Nasrul faham Nasrul? Jadi dalam haji ni kan dia wujub umri. Kal faham? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah faham. Jadi wujud umri ni bila ada istita'ah dia kena pergi sekarang juga. Yang ni maksudnya bila tiada halangan lah. Macam contoh tahun ni ada halangan kan. Ada COVID kan. Ada musibah COVID-19. Maknanya jemaah haji seluruh dunia tak dapat pergi ke Mekah. Itu lain cerita. Sebab ada halangan lain. Ni dalam keadaan biasa tiada halangan. Dia ada istita'ah. Maka wajib dia pergi tahun ni. Wajib dia pergi. Kalau dia tak pergi, maka berdosa. Ia asa berdosa. Walaupun dengan sangka selamat sekalipun. Dia tak pergi, dia sangka tahun depan selamat lagi. Ada istita'ah lagi. Berdosa. Apalagi kalau dia tangguh tu dengan sangkaan tiada salamah tu tahun depan. Tahun ni ada istita'ah, tahun depan istita'ah akan tiada. Kalau begitu, lagi-lagi berdosa. So, menjadi baik. Boleh faham? Alhamdulillah. Mas'alatun. Ini suatu lagi masalah. Al-maqduru alladhi la yatimul wajibul mutlaqu illa bihi wajibun fil asahi. Wajibun tu khabar bagi al-maqdur. Al-maqdur tu mubtada. Wajibun apa dia? Wajibun tu apa dia? Bukan khabar. Mana ada khabar gitu. Khabar. Ganung. Bahasa ganung. Lah ni ada satu orang tulis buku. Dia guna bahasa Terengganu Pekat. Tapi yang peliknya buku tu jadi viral seluruh dunia. Apa tajuk buku tu? Lebih kurang saya tak berapa ingat tajuk dia. Muna buat benda bila boring gitulah. Muna buat benda bila boring. Bahasa Terengganu Pekat dia tulis buku. Tapi jadi tarikan seluruh dunia sehingga orang barat pun apa cari-carilah buku tu. Cari-cari buku tu. Dalam bahasa Terengganu Pekat. Dan saya tak tahu pula macam mana, adakah yang orang bahasa lain cari ni, adakah dah diterjemah ke apakah ke bahasa lain, wallahualam. Okey. Jadi yang tulis tu boleh jadi kot. Sepatutnya kena timbul bahasa Kelantan dulu sudah. Buku-buku gitu dalam bahasa Kelantan ni jadi timbul bahasa Terengganu dulu. Itu sikit kesilapan lah orang Kelantan. Okey. Al-maqdurul ladzi la yatimul wajibu al-mutlaqu illa bihi wajibun. Maqdur mana perkara yang mampu dilakukan. Perkara yang mampu dilakukan. Yang boleh kita buat lah. Contoh apa? Sembahyang. Orang yang dalam keadaan biasa sihat, salamatul a'dha. Wal alat. Alat dia maksudnya anggota kaki tangan dia sihat. Alat ni maksudnya air ada, tempat bilik dia nak solat ada, pakaian suci ada, semua ada. Itu dipanggil salamatul a'dha wal alat. Dalam keadaan gitu, solat tu dikira maqdur bagi dia. Maqdur ni maknanya mampu dilakukan. Perkara yang mampu dilakukan yang mana tak sempurna wajib. Ataupun gini, kita kata al-maqdur ni wuduk lah, wuduk. Air tu, air ada dan untuk dia basuh anggota dia pun tidak ada masalah. Anggota dia boleh kena air dan apa lagi musim pun tidaklah misalnya sejuk. Kalau kadang-kadang al-bardul muhlik, sejuk tu sampai membinasakan.
tak ada gitu musim, okey saja. Maknanya wuduk tu mampu dilakukan. Allazi la yatimul wajib, yang mana tak sempurna sesuatu wajib. Solah tu lah, tak sempurna solah. Melainkan dengannya, dengan melakukan wuduk tadi, maka hukum wuduk itu wajibun. Fil asahi, pada pendapat asah. Syaratnya kaedah ni kena wajib mutlak. Contoh wajib mutlak, solah. Solah tak sempurna tanpa wuduk, maka wuduk tu wajib. Solah tak sempurna, solat tu dipanggil al-wajibul mutlaqu, perkara yang wajib secara mutlak. Sebab ada al-wajibul muqayyad. Kan al-wajibul muqayyad, contoh zakat. Zakat wajib muqayyad, wajib dengan catatan ada nisab. Wajib muqayyad ni wajib bersyarat. Wajib dengan catatan ada nisab. Itu dipanggil wajib muqayyad. Kaedah ni tidak berlaku untuk wajib muqayyad. Contoh kita kata zakat. Satu orang tu dia mampu untuk menghasilkan nisab. Dia mampu untuk bekerja untuk memperolehi harta yang mencukupi nisab. Maka oleh kerana dia mampu dan tidak sempurna, tidak dapat dilakukan zakat melainkan ada nisab tadi, maka wajib dia menghasilkan nisab. Itu tak berlaku kaedah. Boleh faham? Sebab zakat tu wujud muqayyad. Yakni Allah Ta'ala awal-awal lagi dah letak qaid, dah letak syarat wajib zakat bila kamu ada nisab. Dengan mana kalau kamu tak ada, tak wajiblah zakat tu. Jadi Allah Ta'ala bagi hukum ataupun Allah Ta'ala bagi suruhan zakat ni sudah awal-awal lagi. Suruhan tu tidak mutlak. Sebaliknya suruhan tu muqayyad. Suruhan tu tidak mutlak. Berbeza salah, suruhannya mutlak. Boleh faham beza tu? Jadi yang suruhan yang mutlak ini perkara untuk menyempurnakan suruhan itu, perkara yang perlu, yang mesti dilakukan bagi menyempurnakan suruhan itu, perkara itu juga wajib. Boleh faham? Untuk ginilah, sekadar contoh kan. Kalau ada dua perintah kan. Contoh kalau dalam peraturan madrasah kan, guru disiplin dia bagi dua arahan. Satu arahan mutlak. Kamu misalnya kena puasa hari Isnin. Arahan kedua, arahannya muqayyad. Kamu kena puasa hari Selasa kalau apa? Kalau hari itu bukan hari raya. Contoh kan, kalau bukan hari raya kamu kena puasa. Itu contoh arahan yang muqayyad. Jadi arahan muqayyad ni arahan yang separuh. Arahan tadi arahan penuh. Arahan mutlak ni arahan yang penuh. Kamu kena puasa hari Isnin. Itu arahan yang penuh. Jadi arahan penuh ni segala perkara yang boleh, yang diperlukan untuk menyempurnakan arahan tu. Misalnya pelajar dia kena sahur supaya dia tak penat sepanjang hari. Misalnya dia kena berbuka di tempat yang ditentukan, jangan buka merata-rata kan, bersepoh misalnya. Jadi dia segala perkara yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan puasa hari Isnin, dia mesti lakukan juga. Arahan tu arahan mutlak. Berbeza arahan muqayyad ni, kalau dak raya hari Selasa kena puasa. Kalau dak raya, bermakna kalau hari raya tak payah puasa. Tak perlulah dia menyempurnakan untuk dapat puasa hari Selasa tu, dia kena sempurnakan syaratnya alih raya ke hari lain supaya dapat puasa hari. Tak ada begitu.
Boleh faham? Boleh faham betul? Naam Yusri. Yusri faham? Orang lain faham? Itu tujuan musannif letak qaid al-mutlaq tu. Al-wajibu al-mutlaq itu tujuannya untuk membezakan dengan al-wajibul muqayyad. Boleh Rusli ya? Ya. Qaid yang mana tu? Al-mutlaq tu. Qaid ihtirazi. Qaid ihtirazi untuk mengelak daripada al-wajibul muqayyad. Okey? Qaid ihtirazi tu. Kaedah ni sama juga dengan kaedah harimus syai'i lahu hukmu, ataupun senang gini. Harimul wajibi lahu hukmul wajibi. Harim mana sesuatu yang berada di kiri kanan. Wajib. Sesuatu wajib kan di keliling kelalang dia itu ada sesuatu. Harim. Harim dia panggil harim. Kalau harim ni kalau rumah kita halaman lah. Halaman. Harim. Halaman rumah. Apa hukum bagi rumah, itulah hukum bagi halaman rumah. Halaman, tepi, kiri, kanan, belakang, keliling, kelalang rumah. Kalau rumah tu kita kata hukumnya kena bersih, tak mau ada sampah sarap walaupun sebutir debu, maka kelilingnya, harimnya pun kena hukum yang sama, bersih, tak mau ada walaupun sebutir debu. Dan harimul syai'i lahu hukmu ma huwa harimullah, ataupun harimul wajibi lahu hukmul wajibi. Boleh faham? Keadaan ini diambil daripada ayat Quran, la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Zina haram, maka wasail ila zina, perkara-perkara yang membawa kepada zina, SMS, WhatsApp, Facebook, segala macam pun haram. Facebook, perempuan ajnabi, WhatsApp, Instagram, apa lagi? Segala. Wa akhawatuha. Instagram wa akhawatuha, WhatsApp wa akhawatuha, semuanya haram. Tak zina lagi, tetapi muqaddimah, boleh jadi wasilah ila zina. Macam mana kamu boleh jumpa dengan mantan kamu? Oh, Facebook ustaz melalui kan belek-belek Facebook jumpa mantan. Dia pun add mantan dia. Tahu mantan? Rusli? Jumpa mantan, boleh pinjam bahasa Indonesia ni. Mantan pacar, mantan pacarnya. Dah mantan pun. Kadang-kadang pacar tu dah kahwin lain pun. Dia pun dah kahwin lain, dia dah ada isteri, dia punya mantan pun dah ada suami. Tapi terjumpalah dalam Facebook kan. Alih-alih jadi zina. Suami dengan isteri orang lain. Suami orang dengan isteri orang. Zina. Sebab tu Quran la taqrabu zina, jangan dekati zina. Bukan sahaja zina haram, bahkan wasailuz zina, pintu-pintu yang membawa kepada zina juga haram. Sama baik. Jadi kaedah, bila suatu benda wajib, maka keliling dia pun wajib. Bila suatu benda haram, keliling dia pun haram. Solah wajib, maka perkara di keliling solah tu, wuduk, menyediakan pakaian yang suci, tempat yang suci dan semua tu juga adalah wajibun. Dengan syarat dia itu wajib mutlak, jangan wajib muqayyad. Sebab wajib muqayyad ni arahannya separuh saja, bukan arahan penuh. Arahan tu sudah awal-awal diseparuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wajib muqayyad. Maka hamba tak mestilah menghasilkan syarat macam zakat tadi kan. Tak mestilah orang miskin dia kena hasilkan nisab. Dia mampu ni, dia kuat bekerja, maka dia kena hasilkan nisab supaya dia wajib zakat. Tak ada begitu. Boleh faham? Falau ta'azzara tarku muharramin illa bitarki ghairihi wajaba. Sehubungan dengan kaedah tu, fa tafri' tu. Fa cabangan. Tafri' mana apa? Tafri' mana apa tafri'? Pendahanan. Tafri' mana apa Yusri? Pendahanan. Sama lah tu. Cabangan dengan pendahanan sama lah. Cabang daripada satu kaedah kan. Daripada kaedah tadi.
perkara wajib, maka keliling kelalangnya pun wajib. Cabangan ataupun pendahanan daripada kaedah tu. Sebab dahan ni dia kena sama dengan pangkal, betul? Kalau pangkal rambutan, dahan pun mesti dahan rambutan. Dan kalau pangkalnya durian, pokok tu pangkalnya pangkal durian, maka dahannya mestilah dahan betik. Gitu. Betul ke betul? Kalau pangkalnya durian, dahannya mestilah betik. Betul Yusri? Dah pangkal durian, dahannya durian lah. Kan? Mana boleh pangkal durian, dahannya betik, mana boleh. Jadi sehubungan tu dia kena sama tu. Kaedah dengan furu' kena sama. Kaedahnya kata bila suatu wajib, keliling kelalanya pun wajib. Furu'nya pun sama. Falau ta'adzara, sekiranya tak boleh. Tarku muharramin, meninggalkan suatu perkara haram. Illa bitarki ghairihi, melainkan kena meninggalkan perkara lain. Kan? Di samping yang haram tu ada perkara lain. Tak boleh nak meninggalkan suatu haram, melainkan kena tinggalkan yang tu juga, yang di sebelahnya itu. Wajiblah meninggalkan yang di sebelahnya tu juga. Awish tabahat halilatun bi ajnabiyatin. Au ni lebih bersifat au tafsiriyah ni. Au yang mentafsirkan ta'adzara tadi. Macam mana yang kata tak boleh tu? Iaitu ishtabahat halilatun. Ishtabahat maknanya menjadi keliru, menjadi samar, menjadi tak jelas. Halilatun isteri bi ajnabiyatin, dengan perempuan ajnabi, bertukar tu. Dia jumpa dia lama tinggal kan, dia tinggal rumah 10 tahun atas sesuatu urusan. Balik kampung, tengok-tengok ada perempuan yang serupa. Kalau kampung gini, surah dia gini. Lebih tepatnya surah dia pergi ke mana-mana. Dan ada kemungkinan isteri dia pun pergi ke tempat yang sama. Kemungkinan isterinya pun pergi ke tempat yang sama. Di sana tengok-tengok ada jumpa perempuan lain, tetapi pelanduk dua serupa ni kan, serupa dengan isteri dia. Tapi dia tak pasti itu isteri dia ke ataupun yang lain. Okey, kebetulannya isterinya bisu kan. Yang perempuan ajnabi pun bisu. Maknanya dia nak tanya tak boleh lah. Pelanduk tu nak tanya, isyarat tak faham. Mu ni isteri ke, misalnya kan. Jadi berlaku ishtibah tu. Maka harumata, kedua-duanya jadi haram. Isterinya asalnya halal, tetapi kerana ishtibah tadi, dah ada pelanduk dua serupa tadi, dan nak tanya pun, nak istifsar pun tak boleh. Sebab kedua-duanya bisu, katakanlah kan. Keduanya istifsar tak boleh, tak tahu mana satu. Mana satu isterinya, mana satu perempuan ajnabiyah, perempuan asing, perempuan ajnabi, maka kedua-duanya jadi haram. Kembali kepada kaedah tadi. Asalnya yang haram satu saja. Yang ajnabiyah tu yang haram. Tetapi kerana isterinya tu pun serupa dengan ajnabiyah, sehingga